Okay, hari ni kita masuk tajuk 6.3. Boleh tengok ke surat 149, kekuatan asid dan alkali. Okay, sebelum tu kita revise sikit tajuk minggu lepas. Kita belajar pasal pH. Okay, pH kita ada daripada berapa? 0 hingga 7, 7 hingga 14. So 0 hingga 7 ni kita klasifikasikan dia sebagai asid. Yang ni adalah alkali. Ini adalah alkali. 7 hingga 14 alkali. Okey, asid ni pula dia terbahagi juga kepada dua. Asid ni dia terbahagi kepada dua juga. Asid kuat dengan asid lemah. Alkali pun sama, dia terbahagi kepada dua. Alkali lemah dengan alkali kuat. So, untuk asid ni, makin sikit nombor dia, maksudnya makin daripada Raisa? Apa? Raisa ada apa-apa ke nak cakap? Tak. Saya ter-on mic. Okey. Okey, tak apa. Okey, asid ni kita ada dua, kuat dengan lemah. Untuk asid kuat ni, kita bagikan dia daripada skala tengah-tengah ni. Contoh ni 0. Apa yang tengah-tengah ni? 3. Ni 2. 3, 4, 5, 6. So, daripada skala 3 ke 4 ni macam ni, ni kita kategorikan dia sebagai asid kuat. 4, 5, 6, 7 ni adalah asid lemah. Ini asid lemah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, asid makin rendah nombor dia, maksudnya dia makin kuat. Kalau makin asid ni, kita kat asid lagi kalau makin tinggi nombor asid tu, dia adalah asid lemah. Berbanding pula dengan alkali, dia terbalik dengan alkali. Alkali, makin rendah nombor dia, dia adalah alkali lemah. Rendah nombor dia. Kalau makin tinggi nombor dia, dia adalah alkali kuat. Dia alkali kuat. Okay, faham setakat ni? Kita tak ada term sebagai, okay, asid ni lebih kuat daripada asid ni. Tak ada. Kita ada dua term je. Asid ni kuat ke lemah? Macam tu. Kita tak ada lebih-lebih. Okay, barulah kita masuk kepada kekuatan asid dengan alkali. Untuk tajuk ni, first awak kena tahu definisi. Definisi setiap asid kuat, asid lemah, alkali kuat dengan alkali lemah. Okey, yang kedua, kita nak terangkan macam mana kekuatan asid tu bergantung kepada penceraian dia. Panggil pengayonan di dalam air. Kita nak terangkan dia macam mana. Okey. Kita masuk buat definisi. Okey, asid ada dua, cikgu cakap tadi. Satu asid kuat dengan satu lagi asid lemah. So asid kuat ni apa maksud dia? Asid kuat ni dia mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Sebab apa maksud ion lengkap? Sekejap kita tengok. Okey, asid lemah bermaksud dia asid yang mengayon separa je dalam air. Dalam air, kena ada air kat sini untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Tengok beza kat sini. Asid kuat dia mengayon lengkap. Asid lemah dia mengayon separa. Lagi satu, asid kuat ni dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Kalau asid lemah ni dia menghasilkan ion hidrogen, kepekatan ion hidrogen yang lemah. So, macam mana kita nak bezakan asid kuat dengan asid lemah ni? Asid kuat ni dia tak ada unsur karbon. Contoh dia kat sini. Yang ni biasa dalam silibus awak je, tiga ni.
hidroklorik asid hidroklorik HCl. H2SO4 ni asid sulfurik dengan HNO3 adalah asid nitrik. Okey, 3 ni je. Awak perlu ingat untuk asid kuat. Setakat ni tak ada lagi lah keluar selain daripada ni. Kalau ada pun asid fosforik H3PO4 itu je yang paling kuat, H3PO4. Okay. Jadi kecil pula tulisan aku. Okay, H3PO4. H3 dengan 4 tu kecil lah. Okay, yang ni je. Okay, kalau asid lemah pula, dia ada unsur karbon. Dia ada unsur karbon. Contoh dia kat sini. CH3COOH. Panjang dia punya formula dia. CH3COOH. Nampak tak dia ada C karbon kat sini. Dia ada unsur karbon. Lepas tu yang ni adalah kita panggil sebagai asid ethanoik. Lagi satu kalau nak kenal dia asid lemah, dia ada oik kat belakang dia. OIK. Yang ni pun lagi satu. Contoh asid lemah iaitu HCOOH. Yang ni kita panggil sebagai asid metanoik. Nampak ada oik kat belakang. Oik. Sebab apa dia ada unsur karbon kat sini? Sebab asid lemah ni dia adalah organik. Sebab apa dia organik? Dia datang daripada living things. Dia datang dari benda hidup. Itu asid lemah. Asid lemah dia ada unsur karbon. Ingat ya? Okey. Termasuk kita dah tahu dah tu. Lepas tu kita nak tahu ni. Asid kuat ni mengion lengkap macam mana? Okey. Asid kuat ni. Contoh cikgu ambil. Contoh kat sini. HNO3. Ataupun kita panggil dia sebagai asid nitrik. Asid nitrik. Panggil dia asid nitrik. Okey. Asid nitrik ni. Okey, kita buat equation dia dulu ya. Equation ni kena ingat. HNO3. Okey, ni tambah air. H2O. So, macam mana kita nak ceraikan dia? Untuk ceraikan asid kuat ni, awak just, kalau cara cikgu lah, cikgu pangkah dia macam tu je. Cikgu pangkah dia macam tu, lepas tu cikgu tulis. Dia menghasilkan H+. Plus dengan NO3 minus. Okey, ini dia punya hasil dia. Ini dia punya hasil dia. Okey. Kita nak tahu macam mana dia punya penceraian dia lengkap kan. Dia kata kat sini mengion lengkap. Mengion lengkap maksudnya kat sini contoh HNO3 ni dia ada 100. Bila tambah air, H+ ni pun dia hasilkan 100. Ni maksud dia mengion lengkap. Maksudnya ada 100 molekul HNO3. Pula grup ni. Dia ada 100 molekul HNO3 kat sini. Mana pula HNO3 kat sini. Okey, 100 molekul tu dia pecah. Dia pecah 100 juga. Maksudnya H ni pecah 100. Contoh cikgu bagi ni bika. Okey, ni bika. Dalam ni ada HNO3. Ni dia tak pecah lagi sebab tak ada air lagi. HNO3. Okey, ni pun HNO3. Okey, ni sebelum masuk air. Lepas kita masuk air, H2O. Okey. Lepas kita masuk air, barulah dia mengion secara lengkap. Nampak? Ada berapa H kat sini? Ada 3 kan? Ada 3. 1, 2, 3. Contoh. So, dia mengion secara lengkap, dia hasilkan H3. H tu dia pecah semua. NO3 minus. H plus. NO3 minus. H plus. NO3 minus. NO3. Sorry, sekejap. Okay, NO3 minus. Maksudnya tak ada satu pun molekul dalam ni tak orang kata tak mengion, tak bercerai macam tu. Semua dalam ni mencerai. Bercerai itu maksud dia dia bercerai secara lengkap. Okey. Faham setakat ni untuk asid kuat.
Macam tak nampak lagi kan? Tak apa, kita tengok pula dekat asid lemah. Oops. Okey, asid lemah. Asid lemah kat sini, cikgu ada. Ni kita panggil sebagai asid etanoik. Okey, asid etanoik. Asid etanoik ni asid lemah sebab apa? Satu, sebab dia ada unsur C dalam ni, unsur karbon. So, untuk buat persamaan asid lemah ni dia lain sikit dengan asid kuat tadi. Untuk asid lemah, CH3COOH, kita akan tambah air. Tapi tengok anak panah dia. Anak panah dia kita buat anak panah berbalik macam ni. Sebab apa anak panah berbalik tadi? Sebab dia mengion separa je. Okey. Untuk asid lemah ni, H dia bukan kat depan. H dia kita ambil kat belakang. Jadi kita akan potong kat belakang. Bila kita akan potong kat belakang, dia akan jadi H plus tambah CH3COO minus. Kita tak ambil H yang dekat depan ni. Kita ambil H kat belakang. So, bila tambah air, dia kalau untuk asid lemah ataupun alkali lemah, memang kita akan guna simbol berbalik, anak panah berbalik ni. Compare to asid kuat tadi, kita guna anak panah full macam ni. Sebab dia mengion secara lengkap. Kalau asid lemah, dia mengion separa, kita akan guna anak panah berbalik macam ni. Okay? So, dia akan hasilkan H plus dengan CH3COO minus. So, dekat asid lemah ni, dia kata tadi dia mengion separa. Bila dia mengion separa, contoh di dalam bikar. Dia besar sikit lukis ni. Okay, dalam bikar, ni ada CH3COOH. CH3COOH ni belum tambah air lagi. Satu molekul contoh. CH3COOH. Ni lagi satu molekul. Cikgu tulis terbalik Tak cukup ruang pula kat sini. Aduh. Okay. CH3COOH. Okay, lagi satu molekul. So, ada 3 molekul. So, bila kita tambah air dalam bikar tu, dia mengion separa je. Maksud dia, kan kita dah buat persamaan ke atas ni kan. Jadi, dia mengion H plus, lepas tu CH3COO minus. Okay, ni satu molekul. Satu lagi molekul dia tak mengion. Dia stay je dalam molekul dia. CH3COOH. CH3COOH. Maksudnya separa ni contoh. Dalam 100 molekul CH3COOH ni, asid etanoik ni, dia hanya menghasilkan H ni hanya 1.3% je daripada 100 ni. Maknanya 13 je. 13 je yang mengion daripada 100 ni. Nampak tak dia mengion separa tu macam mana? Kalau mengion lengkap tadi, contoh macam ni, daripada 100 molekul HNO3 ni dia pecah jadi 100. Itu beza asid etanoik dengan asid nitrik. Asid etanoik ni, asid nitrik tu beza asid kuat dengan asid lemah. Okey, perbezaan cikgu buat dalam ni. Cikgu lupa nak buang slide tu. Okey, ni perbandingan asid kuat dengan asid lemah. So, kalau asid kuat ni, penunjuk semester ni maksud dia kertas litmus tadi lah. Kertas litmus tadi, dia pH dia pula. Dia akan bertukar warna merah dan pH dia adalah 2. Kalau asid lemah ni, CH3COOH, warna dia jingga, dia punya pH 4. So, lagi satu, kita boleh kaitkan asid kuat dengan asid lemah ni dengan kekondaksian elektrik. Kalau asid kuat, mentol tu menyala dengan sangat cerah. Sebab apa? Sebab kan tadi kita kata asid kuat ni dia mengion 100%. Bila dia mengion 100%,
H plus tu dengan Cl minus dia akan jadi ion bebas. Bila adanya ion bebas, dia akan menyalakan mentol tu. Adanya banyak ion bebas, dia akan menyalakan mentol tu dengan sangat cerah lah. Kalau asid lemah ni, dia menyala juga mentol tapi malap sikit berbanding dengan asid kuat tadi. So kesimpulannya kita boleh buat kat sini. Kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi. Kalau dia ada kepekatan ion hidrogen lebih tinggi, itu adalah asid kuat. Ni kita relatekan balik dengan penceraian tadi. Kan kalau kita kata HCl, dia bercerai daripada 100, dia dapat 100 juga. Maksudnya kepekatan ion hidrogen dia tinggi kat sini. Kalau asid lemah pula, kepekatan ion hidrogen dia rendah. Sebab tu kita panggil asid etanoik ini asid lemah. Sebab apa? Daripada 100 tadi, dia mengion dan menghasilkan 13 je. H plus tadi. Maksudnya kepekatan ion hidrogen ni rendah lah berbanding dengan kepekatan asid kuat punya ion hidrogen. So untuk tengok tu dengan lebih dalam, cikgu share screen. Ya. Cikgu share nak tengok. Yang ni. Contoh yang ni kita ada air kat sini. Air setahu kita pH dia 7, dia adalah neutral. Dan tengok dia punya kat sini dia mengion. Kita boleh tengok. Tak ada conteng pula dekat ni. Yang ni adalah H+. Kan air H2O kan. Dia mengion jadi kat sini H+. Kat sini adalah OH-. Kita tengok dia punya litmus paper. Litmus paper warna apa? Warna oren. Maksudnya dekat 7. Dekat 7. Lepas tu kita tengok kat sini. Dia boleh menyalakan tak mentol ni? Tak? Dia boleh menyala. Nampak kan? Dia boleh menyala tapi sangatlah sikit dia punya cahaya untuk menyalakan mentol tu. Sikit sangat. Macam mentol tu menyala tak menyala. Kita angkat balik. Kita tengok pula strong acid. Strong acid dalam bahasa Melayu ni adalah acid kuat. Acid kuat kat sini. Tengok penceraian dia. Semua bercerai tengok. Yang warna biru ni adalah orang kata yang dia punya anion. Contoh HCl kan. Warna biru ni adalah Cl-. Yang warna oranye ni H+. Kita tengok pula pH dia. pH dia 2. Lepas tu bila kita letak kertas litmus dalam ni, nampak tak dia jadi merah. Jadi merah berapa? 2 kan. Merah warna dia. Celup lagi lah. Merah. Lepas tu kita tengok pula dia punya kekondaksian elektrik. Bila kita letak je mentol, cerah. Dia menyala cerah berbanding daripada air tadilah. Air tadi nak menyala tak menyala je dia punya mentol. Ini adalah asid kuat. Tengok dia punya darjah penceraian dia sangat tinggi. Bila darjah penceraian dia sangat tinggi, dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Kita angkat balik. Kita tengok weak acid ataupun asid lemah. Tengok asid lemah ni. Kita tengok asid lemah. pH dia 4.5. Ni apa-apa asid lemah lah. Contoh etanoik tadilah, asid etanoik. Tengok, dia still ada warna kelabu ni. Warna kelabu ni maknanya contoh HA kat sini, warna kelabu dia adalah contoh CH3COOH. Dia tak bercerai, sikit je yang bercerai. Berapa je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 je yang bercerai daripada 100. Contoh. Itu yang kita maksudkan sebagai mengion separa. Dia tak mengion semua. Bila dia tak mengion semua, dia tak menghasilkan pula. Dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. So kita test pula dengan kertas litmus. Celupkan dia.
Kalau kita kata tadi, bila asid lemah dia menghasilkan warna jingga. Sebab dia antara between 4 dengan 5 warna dia, orange. Lepas tu kita tengok pula ke kondaksian elektrik dia. Kondaksian elektrik dia tak secerah strong acid tadi, acid kuat. Contoh cikgu tekan acid kuat je. Acid kuat terang. Kalau acid lemah dia malap sikit. Okey, itu beza acid kuat dengan acid lemah. So 3 ni kalau awak nak explore dengan lebih lanjut lah, nak tengok-tengok, boleh pergi kat sini. Pad ni. Kat sini PHET, tekan je dekat Google PHET keluar. Awak ambil yang first. So kat sini banyak lah simulation. Untuk chemistry ada, untuk kimia dengan kimia sama lah kan. Kimia ada, fizik ada, biology pun ada. Tapi tak semualah, sikit je. Tapi still boleh membantu awak dalam nak faham macam mana, sebab kimia ni kan kita tak nampak kan dia punya penceraian tu macam mana penceraian ni. So dengan alat simulation daripada pad ni awak boleh lah tengok macam mana dia bercerai. Bercerai pula dah. Okay. Kita kembali semula. Lepas asid kita masuk ke alkali. Untuk alkali ni sama je macam asid tadi. Cumanya awak tukar depan ni je. Alkali kuat maksud dia alkali yang mengayon lengkap. Kalau ada kuat tu dia mengayon lengkap dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Contoh cikgu bagi tips je lah. Awak ingat asid je. Asid kuat, asid lemah. Lepas tu awak just tukar kat depan ni je. Awak just tukar kat depan ni dengan kepekatan ion hidroksida ni je. 2 je. Awak hafal 2 tu. Lepas tu awak boleh dah masuk sekali untuk asid. Untuk alkali kuat dengan alkali lemah ni. Dia punya definisi sama je. Cuma tukar alkali nombor 1 ni dengan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. So untuk silibus awak ni biasanya kita guna KOH. KOH bahasa Melayu kalium hidroksida. Dengan NaOH kita panggil sebagai natrium hidroksida. Dengan COH kalsium hidroksida. Biasa kita pakai 2 ni je lah. Kalau pemeriksa, kalau yang buat soalan tu advance sikit dia guna ni, kalsium. Okay, itu untuk alkali kuat. Untuk alkali lemah sama je macam asid lemah tadi. Dia adalah alkali yang mengayon separa juga dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okay, yang ni dalam silibus awak 1 je diguna. Amonia. Gas amonia. Ni amonia. Guna 1 ni je. Okay. Untuk contoh sama je macam tadi. KOH ni kita kenal sebagai kalium hidroksida. Okay, kalium hidroksida. Untuk kalium hidroksida ni dia mengayon. Mengayon lengkap. Bila dia mengayon lengkap, contoh kita buat dia punya persamaan KOH bertindak balas dengan air, jangan lupa. Okay, kalau ni sama. Kalau asid tadi kita ceraikan dia dengan H. Kalau alkali ni kita cerai dia dengan OH. So kita akan dapat sini K plus OH minus. Okay, bercerai dia jadi K plus tambah dengan OH minus. So mengayon lengkap ni maksudnya contoh kat sini ada 100 molekul KOH. So K ni pun dapat 100, OH ni pun dapat 100. Dia bercerai. Dia bercerai sepenuhnya. Dia tak ada tinggal pun yang tak bercerai. Sebab tu tindakan ni dia tak boleh berbalik dah. Sebab semua dah bercerai. Tak boleh nak bercantum balik dah. Okay. Sama juga macam asid tadi. Tapi cikgu buat je dulu. Sama. Kita ada beaker.
dalam beaker ni ada KOH, KOH, KOH. So bila tambah air H2O, okay, dia akan jadi K plus OH minus, K plus OH minus, K plus OH minus. Semua bercerai. Bila semua bercerai, kita panggil sebagai, ni adalah alkali kuat. Alkali kuat. Okay, jelas setakat ni untuk alkali. Faham sikit dah kan? Faham ke? Okay. Kalau ada soalan, tanya je tau. Okey cikgu. Okay. Untuk ni, okay, untuk kita tak ada apa. Ada cara nak bezakan alkali kuat dengan alkali lemah. Cumanya dekat tahap yang lebih tinggi lagi lah boleh belajar. Untuk tahap awak ni, awak kena tahu ni je dulu. Ni adalah alkali lemah. Okay, alkali lemah ni. Bila alkali lemah, dia mengion separa. Lepas tu, kepekatan ion hidroksida dia adalah rendah. Okay, kita buat dia punya equation persamaan. NH3. Okay, nampak tak? Kedua-dua, kalau kita lemah, kalau asid lemah dengan alkali lemah, kita akan guna anak panah ni. Okay. Kita akan tambah H2O kat dia. So, kat sini, cikgu nak ceraikan pun kan tak nampak sangat. Kat sini, kita akan ceraikan H2O ni. Sebab alkali lemah, dia menghasilkan OH. Kalau tengok dekat sini, dia tak ada OH. OH tu datang ni daripada air ni. Daripada air ni lah OH tu datang. So, dia akan menghasilkan NH4 plus tambah OH minus. H tu datang daripada sini, H plus, OH minus. So, H plus ni dia akan bergabung dengan NH3 kat sini untuk jadi NH4 plus. So, kat sini, yang ni kita panggil sebagai larutan amonia. Yang ni pula NH4 plus ni kita panggil dia sebagai ion amonium. Okay, lain Bila kita tambah H kat sini, ni jadi 4, ni jadi 3, perkataan dia akan bertukar. Ni takkan jadi, yang ni takkan jadi ion amonia, dia akan jadi ion amonium. Amonium. Kalau ni larutan amonia. Ingat 3 nia, 4 ium. Macam tu. Ditukar. A untuk 3, 4 jadi UM, amonium. Ni adalah ion hidroksida. Hidroksida. Okay. Sama juga macam bika tadi sebab dia mengion separa. Okay, ni NH3 duduk dalam satu molekul. NH3. NH3. Okay. Lepas tu kita tambah dia dengan air. Bila tambah dengan air, dia mengion. Tapi separuh je yang mengion. Contoh ni NH3. NH3 ni tak mengion pun. Molekul kedua baru mengion. NH4, OH minus, NH3. Maksud cikgu kat sini daripada 100, hanya 13 je yang mengion. Ni salah satu yang 13 ni lah, NH4 dengan OH minus. Kalau okay, beza. Okay, ni. Cikgu erase sekejap. Cikgu bagi 4. Okay, yang ni adalah
asid kuat, ni asid lemah. Ni alkali kuat, ni alkali lemah. So kalau asid kuat ni benda yang kena ingat, dia mengayon lengkap. Mengayon lengkap dalam air lah. Lepas tu menghasilkan, ni simbol kepekatan tau. Tapi dalam periksa awak jangan tulis pula sebab cikgu tak cukup ruang nak tulis. Okay, simbol apa? Simbol kurungan petak tu maksud dia kepekatan. Okay, dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Bila dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay. Kalau alkali kuat pula, sama je dia mengayon lengkap dan dia menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Asid lemah, kita tengok pula asid lemah, dia mengayon separa. Bila dia mengayon separa, dia menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Sama juga macam alkali lemah, dia mengayon separa dalam air. Jangan lupa air. Sebab tanpa air, dia tak tunjukkan sifat asid dengan alkali dia. Bila dia mengayon separa, dia menghasilkan ion hidroksida pula dah. Hidroside dalam bahasa Melayu. Macam lah. Ion hidroksida yang rendah. Okay. Itu je. Sama je. Asid kuat dengan asid lemah ni. Asid kuat dengan alkali kuat ni. Cuma tukar dia punya ion saja. Kalau alkali kuat, OH. Kalau asid kuat, H+. Kalau asid lemah, H+. Kalau alkali lemah, OH-. Ataupun kita panggil ion hidroksida. Okay, yang ni pula perbandingan antara alkali kuat dengan alkali lemah. So, beza dia kat sini, okay, ni adalah alkali kuat. Nampak lah. Okay. Ni adalah alkali kuat, NaOH. Sebab pH dia 13. pH dia 13. Ni NH3 ni adalah alkali lemah. Sebab pH dia 10 je. Sebab apa 10? Cikgu kata tadi pada awal-awal slide. Mana awal slide tadi? Okay, ni. Oh, buruknya tulisan baru sedar. Sorry. Okay, kalau asid dia makin rendah nombor dia, ni. Makin rendah nombor dia, makin kuatlah dia punya asid. Kalau alkali pula, makin tinggi nombor dia, itu adalah asid kuat. So, mana tadi? Okay, ni asid. Oops, okay, ni asid. Okay, ni alkali. So, kita kata tadi kalau makin tinggi nombor pH dia maksudnya dia adalah alkali kuat. Okay, makin rendah nombor dia. Kenapa tak hilang pula slide ni? Okay, ni NH3. Makin rendah nombor dia kat sini, maknanya dia adalah alkali lemah. Okay, sama juga macam asid tadi. Bila dia adalah alkali kuat, dia boleh menyalakan mentol dengan sangat cerah. Kalau dia adalah alkali lemah, dia menyalakan mentol tu malap sikit. So, kesimpulan yang kita boleh buat dekat alkali kuat dengan alkali lemah ni, okay, kalau kepekatan ion hidroksida
tinggi itu adalah alkali kuat. Kalau kepekatan ion hidroksida tu rendah, itu adalah, salah ni ke asid ni, alkali lemah. Okey. Tadi kita tengok asid kan? Ni kita tengok alkali pula. Dekat pad tadi. Mana pad? Okay. Dekat aplikasi pad tadi. Okay. Share screen. Okay. Yang ni weak acid kan tadi. Patah balik semula. Kita tengok asid. Asid kuat pula dah. Alkali kuat. Okay. Alkali kuat. Nampak tak kat sini? pH dia 12. Kita tengok, boleh tengok dia mengion sepenuhnya. Tak ada pun apa molekul yang warna kelabu ni kat sini. Semuanya ada molekul warna kuning dengan warna biru ni. Maksudnya dia dah mengion lengkap lah. Dia tak ada yang tak bercerai. Semua bercerai. So kita tengok pula dengan kertas litmus ni. Warna dia apa? Celup. Dalam tu warna dia antara 13 dengan 12 kan. 12 lah, kita boleh ambil tepatnya 12. So bila 12 ni dia adalah alkali kuat. Lagi satu kita boleh uji dengan mentol. Mentol kita letak charge dalam ni. Terus terang mentol tu menyala. Kalau kita tukar pula, ni asid alkali kuat. Bila kita tukar kepada alkali lemah, terus sama juga macam asid tadi, mentol dia malap je. Okay, kalau kita tengok kat sini, nampak tak? D ni warna kelabu kan? Warna kelabu ni dia contoh tadi kita ambil NH3. Nampak NH3 tu tak bercerai pun. Dia still je ada kat situ. So ada yang bercerai lah, tapi yang bercerai tu sikit je lah. Yang sikit tu lah kita panggil mengion separa. Kita tengok pula kertas litmus ni. Warna apa? Celup dia, jadi warna hijau, hijau muda macam tu. 10 ke 9, 10, warna 10. 10, lepas tu kita tengok pula ni, pH meter. Kita letak pH meter dia 9.5 pH dia. Rendah sikit daripada alkali kuat tadi. Alkali kuat tadi 12. Faham kan setakat ni yang ni? Asid kuat dengan asid lemah. Alkali kuat dengan alkali lemah. Boleh? Okay, boleh. Cikgu buka balik. Okay. Dah boleh tu, kita try tengok contoh soalan SPM berkaitan. Okay, berkaitan dengan asid dengan alkali lemah ni. Asid alkali lemah pula dah. Asid kuat, alkali kuat, asid lemah, alkali lemah. So kita boleh tengok kat sini, yang ni adalah soalan SPM 2015. Soalan SPM 2015 kertas 2. Kertas 2 dekat bahagian B tu. Tahu kan dekat bahagian B tu banyak markah kat situ kan. Dia suruh buat esay semua. So soalan ni dia minta terangkan. Okay, so terangkan mengapa nilai pH kedua-dua asid ni berbeza. 4 markah kat sini dia bagi. So dekat sini jadual 7.1 menunjukkan nilai pH bagi asid hidroklorik dengan asid etanoik. Dengan kepekatan yang sama. Tengok kepekatan ni sama 0.1, 0.1. Tapi tengok nilai pH dia. Nilai pH untuk asid hidroklorik ni 1. Nilai pH untuk asid etanoik ni 5. So daripada nilai pH ni, kita dah boleh tahu dah. Mana satu asid kuat, mana satu asid lemah. Cikgu nak tanya siapa ni? Aisyah Suraya boleh? Aisyah Suraya? Aisyah Suraya tak ada. Fasihah ada Fasihah?
Ada. Okey. Jangan Ziha. Tiap-tiap kelas kena. Tak apa. Okey, cikgu nak tanya kat sini. Antara asid hidroklorik dengan asid etanoik, mana satu asid kuat? Asid hidroklorik. Sebab apa? Kalau tengok kat sini, Sebab tengok kat dia table. tinggi satu. Sebab dia satu. Okey. Asid etanoik ni, dia asid Lemah. lemah sebab pH dia 5. Betul? Okey. Situ kalau yang first kali awak dapat soalan ni, boleh tengok dia punya nilai pH sebab kepekatan dia dah sama. So kita tak tengok dah lah kepekatan ni sebab kepekatan dia sama. Dan beza kat sini kata Fazihah tadi, hidroklorik ni, asid hidroklorik ni asid kuat. Asid kuat. Yang ni adalah asid lemah. Sebab kita tengok dia punya nilai pH dia. Kalau makin rendah nilai pH tu, dia adalah asid kuat. Kalau tinggi nilai pH dia adalah asid lemah. So, untuk menjawab soalan ni, kita ada 4 poin kat sini. 4 poin. Poin yang pertama awak kena tulis. Cikgu tulis short form je tau kat sini. Nanti kalau dalam periksa awak kena tulis ni asid hidroklorik. Cikgu tak cukup. Asid hidroklorik kita kena sebagai HCl. Asid etanoik ni kita kena sebagai CH3COOH. Okay. Cikgu tulis short form je. Nanti dalam periksa jangan tulis short form. Awak tulis penuh macam ni. Asid hidroklorik. Okay. Yang pertama, bab kata Fazihah tadi, kita kena kenal pasti dia adalah asid kuat ke asid lemah. So, yang pertama kita tulis HCl ialah asid kuat. Lepas tu asid etanoik CH3COOH ialah asid lemah. Kat sini dah dapat satu dah markah. Dapat satu markah dah. Lepas tu yang kedua. Yang kedua ni kita bagi definisi dekat dia. Kita bagi definisi asid kuat dengan asid lemah tadi. Asid kuat dengan asid lemah. Yang first kita dah kata asid kuat kan? So yang bawah ni, poin kedua ni kita kata HCl. Ambil balik apa maksud asid kuat tadi. Mana asid kuat tadi? Okay, ambil balik maksud asid kuat tadi. Kita gantikan asid dengan HCl je. Maksudnya HCl mengayon lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Tu pentingnya. Kena faham dengan hafal dia punya definisi. Okay, kita ambil balik. HCl mengayon lengkap, jangan lupa ni di dalam air. Jangan lupa tambah air kat sini. Mengayon lengkap di dalam apa? Di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion. Okey, ion dulu. Ion hidrogen yang tinggi. Okey, yang tinggi. Ni cikgu short form. Nanti awak tulis penuh tau sebab cikgu tak cukup ruang kat sini. Okey, ni dah dapat satu markah. Ini baru asid kuat. Lepas tu kita buat pula definisi untuk asid lemah tadi. Asid lemah apa? Asid etanoik CH3COOH dia mengayon separa. Dia mengayon separa dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang
rendah. Cikgu guna letak ion hidrogen yang rendah. Okey. Kat sini dah dapatlah lagi satu markah. Dengan hanya bagi definisi je. Dapat lagi satu markah dah. So total kat sini ada berapa markah? Ada 3 markah. Lagi satu markah. Okey, lagi satu markah. Slide sebelah. Tak cukup lah ni slide. Kurang. Okey. Lagi satu markah. Point yang ketiga. Okey, lagi satu markah. Point yang ketiga. Barulah awak kata konklusi dekat sini. Okey, konklusi dekat sini. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, buruk ni. So, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, maksud dia, semakin rendah nilai pH dia. So, kat sini dah dapat satu markah, total 4 markah sebab kat sini dia suruh terangkan kenapa nilai pH kedua-dua asid tu berbeza. Jadi kita guna kepekatan ion hidrogen. So, yang pertama awak kena kata mana satu asid kuat, mana satu asid lemah. Yang pertama. Yang kedua, awak bagi definisi. Asid kuat, asid lemah. Tapi ganti asid tu dengan nama asid yang dibagi. Kalau nama kat sini dia bagi asid hidroklorik. Ganti asid hidroklorik. Yang kedua dia dibagi asid etanoik. Ganti nama asid etanoik. Itu je. Lepas tu yang last sekali barulah awak kata konklusi dia. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Sebab itulah nilai pH dia berbeza walaupun dia ada kepekatan yang sama. Okey, faham setakat ni? Faham. Okey, bagus. Okey. Ni awak kena ingat formula dia. Cikgu dah kumpulkan ni. Ingat formula dia. Untuk asid kuat, asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik. Kena ingat ni. HCl, H+, Cl-. Okey, untuk ni cikgu rasa awak dah belajar dah dulu. Kalau H2SO4, bila dia bercerai, dia akan jadi H+ dengan SO4 2-. Sebab dua kat sini kepunyaan SO4 ni. So, kat sini sama je H+ NO3-. Sama juga macam alkali kuat ni kita ada NaOH, natrium hidroksida, kalium hidroksida. Asid lemah dengan alkali lemah. Okey. Yang ni kena ingatlah untuk asid. Sikit je ni, insyaAllah boleh ingat kalau tengok hari-hari. Okey. Kita akan masuk sifat-sifat kimia dengan alkali. Biasanya macam tak sempat nak masuk semua ni. Kita masuk sifat kimia dululah. Sifat-sifat kimia asid dengan alkali. Okey. Kita tahu asid ni kita ada dua sifat. Kenapa pen dia tak keluar? Okey. Dia ada dua sifat. Satu fizik, satu lagi kimia. Yang kimia ni lah yang guna persamaan. Okey, sifat fizik asid seperti mana kita tahu belajar first chapter dulu, dia berasa masam. Lepas tu dia menukarkan kertas litmus biru lembap, jangan lupa, kepada merah. Dan nilai pH dia kurang daripada 7. So ni adalah 3 sifat fizik asid. Ni awak tahulah kan? Okey, kita dah tahu sifat fizik dia. Kita nak tahu pula sifat kimia dia. Sifat kimia dia ni lah yang orang kata nama pun kimia kan. Kena belajar persamaan lah.
Yang pertama, mana pula cursor ni? Okay. Yang pertama adalah sifat kimia dia, asid tambah dengan base, dia akan menghasilkan garam dan air. Sifat kimia yang kedua pula, asid ni bila ditambah dengan logam reaktif, dia menghasilkan garam, sama juga garam, tapi dia ditambah kat sini gas hidrogen H2. Dan sifat kimia yang ketiga untuk asid ni adalah bila dia tambah dengan karbonat logam dan menghasilkan, ni ada 3 hasil dia. Satu garam, satu air, satu lagi adalah karbon dioksida. Okay, kita tengok satu-satu dulu. Yang pertama kita tengok asid dengan base. Okay, asid dengan base. Persamaan yang pertama kita tengok asid tambah base menghasilkan garam dan air. Okay, contoh cikgu bagi kat sini. Pakai apa contoh asid. Okay, contoh asid kita pakai yang senang je dulu. HCl tambah base. Base ni contoh yang biasa KOH lah. Kalium hydroxide. Okay, bila tambah dua ni dia menghasilkan garam tambah air. So kalau cikgu lebih suka, okay, bila kita dah tahu dah yang ni asid, yang ni base, bila dia tambah dua ni dia hasilkan garam dengan air. So untuk air ni cikgu akan terus tulis dia punya formula dia H2O. Sebab ini memang kena ingat lah, macam senang je nak ingat kan H2O ni kan. Okay, lepas dah tulis H2O dekat sini, barulah cikgu ceraikan dia. Cikgu ceraikan dia, cikgu bagikan dia macam ni. Okay, ini kita tahu dia asid, dia akan bercerai jadi H plus dengan Cl minus. Kalau ni pula base, dia akan bercerai jadi K plus OH minus. Okay, kalau garam ni, kita tahu kat sini dah ada H2O. Bila dah ada H2O kat sini, kita akan buang H kat sini, OH kat sini. Jadi tinggal KCl. Itulah garam dia. Setakat ni boleh follow lagi tak? Kita tak faham sikit kat sini, dekat equation ni, macam mana nak dapat garam ni. Garam ni biasanya dia adalah gabungan anion daripada asid dengan cation daripada base. So kita tambah dia. Biasanya kita akan tulis cation kat depan lah. KCl. Macam ni. Kita akan tulis dia macam ni. Okay, yang ni contoh yang pertama lah. Contoh yang kedua, untuk acid base tadi, tulis kat sini contoh yang kedua untuk acid tambah base, dia menghasilkan garam tambah air. So contoh yang kedua ni cikgu bagi contoh yang susah sikit. Contoh susah sikit cikgu bagi acid sulfurik H2SO4 tambah dengan base. Base ni tengok balik chapter peranan air tu 6.1, tengok balik apa itu base. Base ni apa-apa yang ada logam, ada logam tak dah. Base ni apa adalah logam hidroksida ataupun logam oksida. Maksudnya base ni apa-apa kat depan ni logam, iaitu kumpulan 1 ataupun kumpulan 2 dalam periodic table tu, tambah dengan OH kat belakang. Ni kita panggil logam hidroksida. Hidroksida, okey. Lepas tu ini tambah dengan O kat belakang, contohnya contohnya MgO, contoh kat sini MgO.
MgO ni kita panggil dia sebagai logam oksida. Okey, 2 contoh ni lah. Untuk contoh base yang kedua ni, cikgu guna magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida. Okey. Tak susah ni, susah. Nanti awak tak faham. Kita guna yang senang-senang je dulu. Magnesium. Magnesium oxide dulu. Okay, magnesium oxide. Dia menghasilkan garam tambah air kan. So garam kita tak tahu lagi apa. Kita just buat air je dulu kat sini. H2O. Okay. Pada dapat H2O tu barulah kita ceraikan dia. Ceraikan. Okay. Kat sini kita akan dapat H plus SO4 2 minus. 2 ni jangan ambil pula. 2 dekat H2 ni sebab apa dia ada 2? Cikgu terangkan. Okay. Sebab apa ada 2? Alamak, bateri dah habis. Okay. Contoh dekat sini, dia antara gabungan H plus dengan SO4 2 minus. Sebab tu cikgu kata tadi awal-awal, kena tengok balik tajuk chapter 3. Hafal dia punya anion dengan cation dia. Contoh SO4 ni, dia punya charge dia 2 minus. So untuk menghasilkan tu, dia darab silang. Okay, darab silang maknanya 2 ni akan pergi kat bawah. H plus ni akan pergi kat sini. So terhasilnya H2SO4. Tapi tambah ni kita tak letaklah 1 kat sini. Macam pelik. Memang tak boleh letak 1 lah. Yang boleh letak 2 ke atas. 1 tu kita abaikan. Okay, itu contoh macam mana terjadinya H2SO4. Dan 2 tu adalah kepunaan SO4. Padam ni. Tak boleh padam. Padam ni sebab kita cerai ni dapat H plus dengan SO4 2 minus. So untuk MgO ni, MgO ni kena ingatlah ni. Mg2 plus dengan O2 minus. Sebab apa dia jadi MgO ni? Sebab bila kita darab silangkan dia, 2 ni bila sama kita akan potong. Sebab tu dah dia jadi MgO. Okay. Padam dulu. Sebab kita nak buat equation ni. Okay, Mg2 plus O minus. Okay, kat sini kita dah dapat H2O. Bila dapat H2O, kita akan potong H ni. Potong O. So, untuk garam, kita ada Mg2 plus dengan SO4 2 minus. So, yang ni, biasanya kita akan tulis cation kat depan. Kita tak tulis anion kat depan. So, Mg2 plus. So, SO4 2 minus. Ni kita akan silangkan dia. Tulis dia dulu tanpa ion dia. Okay, silangkan dia. Yang ni pergi kat sini. 2 plus ni pergi kat sini. So, bila sama, automatically kita akan cancelkan dia. Bila sama, kita cancel. Bila tak sama, tu yang kita tulis. So, jadinya kat sini, kita akan dapat garam MgSO4. MgSO4. So, ni garam je kat sini. Setakat ni faham tak ini? Ke macam cikgu saya keliru ni tak faham? Garam ni susah sikit lah cikgu. Ya, garam ni memang susah. Sebab itulah cikgu harap awak dan kawan-kawan awak masuk kelas. Sebab cikgu pun rasa garam ni susah waktu sekolah dulu. Dan dia akan berkait rapat dengan tajuk-tajuk sebelum ni. Pindah-pindah ni. So setakat ni faham ke macam mana terjadinya garam?
dengan air. Tak faham? Kat mana tak faham? Yang silang-silang ni ke? Apa? Tu tu juga. Yang tu juga. Sekejap. Sebelum ni. Sekejap, rasanya. Sekejap Yang masa persamaan kimia dulu awak faham ke? Tak? Mak kimia kita orang tak buat yang sidang-sidang ni. Buat yang mana? Cikgu Syukur ajar macam mana? Kita orang susun-susun. Susun-susun? Rasa tajuk tu. Ya, yang apa? Formula kimia bab 3. Susun-susun? Susun-susun macam mana? Lama dah habis. Macam mana? MG kalau 2 lepas tu susun MG ke 1 kat atas, lepas tu kat 2 kat bawah. Apa tu terang ni saya? Apa terangkan ni? Satu kat atas, satu kat bawah. Lepas tu dia macam potong-potong. Ni lah yang potong-potong ni. Buka balik. Ya, kena buka balik. Sebab sekali awak dah terbabas, sekali awak tak faham tajuk depan tu, susah sikit lah nak faham tajuk belakang-belakang ni. Tak adalah susah sangat, susah sikit je. Cikgu ajar semula lah. Okay, contoh tadi. Persamaan H2SO4. Persamaan ni sebenarnya dia terjadi daripada 2. H+. Awak tengok balik muka surat 67. 67 buku teks. Kat situ. Dia terjadi daripada H+. Tengok kat ion. Kat ion kita ada H+ kat sini tapi tak ada lah dalam kat sini. Kita ada H+. Lepas tu tengok balik anion dalam apa? Dalam jadual tu anion. SO4 dia punya anion ni berapa? Ion sulfide. Anion dia adalah 2-. So untuk menjadikan H2SO4 dekat atas ni, cikgu dululah. Cikgu tak tahu macam mana Cikgu Syukur ajar. Tapi tak apa. Ni sama je macam tu. Disilang juga. Tuliskan balik ni. Tapi tanpa ion yang kat sini. Tulis balik. Yang ni kita akan silang dia pergi H kat bawah. Yang ni kita akan silang dia jadi kat sini. So terjadinya H2SO4. Ni contoh untuk H2SO4. Kalau untuk yang potong-potong tadi macam Raisa kata tadi, kita akan ambil contoh MgO. Magnesium oxide. Kalau tengok dekat jadual tu, kita akan potong kat sini. Magnesium, dia punya cation dia adalah 2+. Kalau oksigen, dia punya anion dia adalah 2-. So, bila macam ni, kita tuliskan balik dekat bawah. Tulis je huruf dia dulu. Tanpa tolak tambah ni. So, kat sini, kita akan darab silang dia. O ni, pergi kat bawah ni. Lepas tu, Mg punya 2+, pergi dekat O. Dia punya satu je. Dua dia punya syarat. Kalau charge dia 1, kita tak payah tulis. Tak payah tulis dia 1. Yang kedua, kalau charge dia sama, kita akan potong dia. Kita akan potong dia. Kalau charge dia sama, kita akan potong dia. Sebab ni adalah 2+. Ni adalah 2-. So, bila plus dengan minus, dia akan jadi kosong kat sini. So, tak payah tulis apa-apa kat bawah ni. Terjadilah
MGO. Faham ke makin keliru cikgu ajar ni? Boleh faham? Silang-silang baru belajar jadi blur sekejap. Yelah tu tak apa. Yang silang-silang. Apa? Nak contoh lagi ke? Tak. Sebab baru lagi. Sebab baru lagi. Okey, fahamkan lagi. Tak apa. Cikgu bagi contoh lagi. Contoh. Okey, ni cikgu nak buat molekul lah. Cikgu nak buat molekul. Contoh cikgu ada kat sini Cu. Cu dia punya cation ion dia 2+. Cikgu nak gabung dengan apa? Cikgu nak gabung apa kat sini? Cikgu nak gabung dengan OH. Ion hidroksida, iaitu dia punya anion dia negatif. So cikgu nak gabung dua ni. Cikgu nak gabung. Cikgu akan tulis dulu dia punya perkataan dekat sini. Okay, CuOH. Lepas tulis, kita akan silangkan dia. Ni pergi kat sini. Yang minus ni pergi dekat Cu. Dia akan tukar. So dia akan tukar. Kita tulis. Okay, 2 kat sini. Kena ingat dua kat sini bukan kepunyaan H. Kalau awak tulis macam ni. Sekejap. Kalau awak tulis macam ni. Salah. Ni salah. Okay. Sebab 2 ni, kalau awak tulis macam ni, dia maksud dia 2 ni kepunyaan H. Kalau nak tunjukkan sebab 2 ni adalah kepunyaan OH. Kepunyaan satu ni, OH. Jadi kita nak buat macam tu, kita kena buat kurungan dia. OH baru letak 2. Ni baru betul. Kalau awak tak letak kurungan tu salah. Maksudnya 2 ni hanya kepunyaan OH je kalau awak tak letak OH. Pula dah 2 ni kepunyaan H je kalau awak tak letak kurungan. Kalau awak letak kurungan, barulah 2 tu kepunyaan OH. Okay, contoh kat sini. Kat sini, okay. Daripada minus ni, dia akan silang pergi Cu. Jadi kita tengok balik syarat dia yang pertama tadi. Kalau charge dia 1, kita tak tulis. Memang tak boleh tulis. Okay, Cu. Buat kurungan OH2. Okay. Yang ni gabungan antara cation dengan anion. Cation dengan anion. Boleh faham lagi setakat ni? Cikgu bagi latihan lah. Takut pula cikgu tak faham. Okay. Kita berhenti sampai sini dululah. Boleh? Sampai sifat kimia asid yang satu. Asid tambah base sama dengan garam tambah air. Supaya awak boleh macam tak adalah keliru sangat, pening-pening kepala. Cikgu bagi latihan nanti, awak try buat. Untuk topik, untuk tajuk 3, kita buat yang asas dulu. Okay. Untuk topik 3. Nanti cikgu bagi dekat grup. Dekat grup untuk latihan tu. Okay. Itu sahaja kelas kita pada hari ini.